Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di salah satu rumah Allah di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sepanjang kuliah kita ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini kuliah kita akan membincangkan perihal ataupun persoalan berkaitan dengan mukjizat, iaitu mukjizat para nabi dan para rasul. Ada sebahagian daripada orang-orang awam ataupun netizen mungkin menganggap pengajian bab mukjizat ini adalah salah satu bab yang senang, bab yang boleh anggap sebagai satu bab yang mudah untuk difahami. Sebab ringkas cerita, perbahasan tentang mukjizat para nabi dan para rasul ini ialah secara umumnya sesuatu kejadian yang luar biasa ataupun kejadian mencari adat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nabi-nabi ataupun rasul-rasul tertentu bersesuaian dengan kehendak dan keizinan daripadanya. Walau bagaimanapun secara mukaddimah saya nak sebut malam ini, rata-rata bagi ulama-ulama besar apabila mereka menghasilkan tulisan-tulisan mereka ataupun karya-karya, termasuk buku-buku ataupun kitab-kitab mereka, terutama di dalam penulisan sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ulama-ulama tersebut tidak meninggalkan satu bab yang penting ini, iaitu bab mukjizat. Cuma yang membezakan bentuk, kaedah ataupun gaya penulisan mereka adalah membincangkan ataupun memperihalkan mukjizat ini secara umum ataupun secara detail panjang lebar. Maksud umum detail panjang lebar ini kita boleh lihat daripada muka surat daripada kitab yang dihasilkan oleh ulama tersebut. Kalau kita mengambil andaian memperihalkan tentang mukjizat ini secara umum, pasti hanya ada beberapa helaian muka surat sahaja mereka bila berbicara mengenai persoalan mukjizat. Kalau yang panjang, yang detail tu mungkin memakan berbelas-belas muka surat ulama tersebut membincangkan hal mukjizat para nabi dan para rasul. Jadi secara umum bila sebut mukjizat, tidak dapat tidak kita terpaksa menceritakan satu lagi perkara yang juga dianggap ajaib, perkara yang dianggap luar biasa, yang juga dinisbahkan kepada para nabi dan para rasul. Jadi benda tersebut kita sebut dalam istilah sebagai al-irhas. Apakah yang dimaksudkan dengan al-irhas? Satu kejadian yang luar biasa yang berlaku kepada para nabi ataupun para rasul. Kalau demikian makna al-irhas, kalau demikian definisi al-irhas, apakah perbezaannya dengan mukjizat? Mukjizat ni benda luar biasa yang berlaku pada nabi dan rasul, dan irhas juga sebagaimana yang disebutkan tadi, perkara luar biasa yang berlaku kepada nabi dan rasul. Jadi tidak ada perbezaan seolah-olah. Jadi perbezaan yang jelas, terang dan nyata ialah al-irhas ini ialah kejadian-kejadian luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan rasul sebelum mereka ini diangkat ataupun dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Pelik juga
ajaib juga, luar biasa juga. Tapi al-irhas ni berlaku sebelum mereka ni, depa ni diangkat Allah jadi Rasul. Manakala mukjizat, kejadian luar biasa selepas mereka tu diangkat jadi Nabi ataupun Rasul. Saya sebut beberapa contoh al-irhas. Al-irhas berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah sewaktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Keadaan tubuh badan baginda dilahirkan dalam keadaan bercahaya. Masa ni dah jadi rasul ke belum? Baru lahir, baru beranak, tak jadi lagi. Jadi kejadian luar biasa ini disebut sebagai al-irhas. Antara contoh lain, ketika Rasulullah ini diberikan oleh ibunya Aminah kepada ibu susuannya untuk dipertanggungjawabkan, iaitu Halimatun Sa'diyah, seorang wanita daripada perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi Rasulullah dibawa oleh Halimatun Sa'diyah dan suaminya ke perkampungan tersebut. Dan kita tahu daripada riwayat-riwayat sirah, perjalanan kisah hidup Nabi Muhammad, sebelum ini keadaan perkampungan tersebut bagaimana? Ternakan-ternakan, gembalaan-gembalaan mereka semuanya kurus-kurus. Sifat mereka macam tak cukup zat, kurang daging, kurang susu dan sebagainya. Begitu juga dengan hasil pertanian dan tanaman-tanaman mereka, tak berapa menjadi, tak berapa subur, tak berapa nak hidup. Jadi selepas kehadiran Rasulullah di perkampungan tersebut, apa yang berlaku, apa yang berubah? Kambing-kambing, ternakan-ternakan dan gembalaan-gembalaan tadi makin sehat, makin gemuk, makin berisi, susu keluar mencurah-curah. Begitu juga dengan tanaman-tanaman tersebut yang hidup subur, hidup menghijau. Ini juga adalah irhas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi seorang rasul. Begitu juga yang selalu disebutkan, yang masyhur, yang popular. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, pasti akan ada awan yang sentiasa menaungi baginda, meneduhi, memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu juga adalah arhil hars yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, ada sebahagian daripada ulama-ulama yang membahaskan, adakah al-irhas ini hanya berlaku selepas kewujudan, selepas kelahiran seseorang nabi, ataupun al-irhas ini juga boleh berlaku sebelum nabi itu ada, sebelum nabi itu dilahirkan. Secara bahasanya, mengikut rasional dan logik, nak jadi irhas pada seseorang nabi, nak jadi irhas pada seseorang rasul, mestilah kena ada dulu, kena beranak dulu, kena lahir dulu, kena wujud dulu, barulah irhas itu dapat dinisbahkan kepada mana-mana nabi atau rasul. Tetapi ada sebahagian ulama yang mengatakan al-irhas juga boleh berlaku sebelum kelahiran. Contohnya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku satu peristiwa yang besar dan penting dalam sejarah. Contohnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Fil. Surah Al-Fil tu, dalam surah Al-Fil ialah peristiwa apa? Peristiwa tentera-tentera Abraha, tentera-tentera bergajah yang datang daripada kota Yaman, datang untuk menyerbu dan menjahanamkan kota suci Mekah secara umumnya dan khususnya untuk menghancur dan menjahanamkan Kaabah. Tetapi apa yang diniatkan oleh Abraha itu tidak berjaya, tidak kesampaian, kerana adanya perancangan dan pertolongan daripada Allah dengan datangnya tentera-tentera daripada burung-burung yang kita istilahkan burung ababil, menghancurkan dan menggagalkan perancangan daripada tentera Abraha, sehingga mereka semuanya mati bergelimpangan. Dan ini terkenal dalam sejarah.
Kenapa dikatakan sebagai irhas? Sebenarnya kalau kita merujuk kepada sejarah, kisah kebiadaban, raja-raja yang ingkar, raja-raja yang kafir, bukanlah penanda, bukanlah yang pertama tentang kes Abrahah terhadap kota Mekah. Kalau kita selusuri sejarah sebagai contoh 587 sebelum Masihi. 587 sebelum Masihi ini berlaku di mana? Berlaku di Jerusalem. Berlaku di kota Baitul Maqdis. Pada masa itu tentera-tentera yang dipimpin oleh raja daripada Babylon. Ini selepas zaman Nabi Ibrahim, selepas zaman Namrus, iaitu Raja Nebukadnezar, Raja Bukhtansar, yang membawa tentera-tenteranya menyerang kota Baitul Maqdis, kota suci umat Islam pada waktu itu. Hasilnya negara Yahudi ataupun Bani Israel pada masa itu dihancur leburkan. Bahkan Masjidil Aqsa juga dihancurkan oleh mereka. Itu bukti kebiadaban mereka terhadap rumah Allah. Kali yang kedua berlaku pada 70 sebelum Masihi. Ini pada zaman Rom. Tentera-tentera yang dipimpin oleh komander Rom pada masa itu datang buat kali kedua. Tempat mana? Tempat yang sama. Setelah dibangunkan kembali kota Baitul Maqdis, diserang buat kali yang kedua kota Baitul Maqdis dan juga dihancurkan rumah Allah. Kebiadaban terhadap rumah Allah buat kali yang kedua, Masjidil Aqsa dihancurkan. Dan Abrahah mengulanginya untuk konteks kebiadaban terhadap rumah Allah. Tetapi apa yang membezakan dua kejadian sebelumnya dengan peristiwa tentera bergajah? Yang membezakan antara dua kejadian ini ialah dalam konteks penyerang. Yang menyerang itu ialah raja yang kafir. Nebukadnezar kafir. Tentera-tentera yang dipimpinnya juga adalah kafir. Tetapi tempat yang diserangnya itu adalah kawasan suci dan di dalamnya berisi manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Buat kali yang kedua pun sama. Komander-komander daripada tentera Rom tu kafir. Tentera-tentera yang dipimpin olehnya pun kafir, dan tempat yang diserang dan manusia yang berisi di dalamnya adalah manusia yang beriman. Tetapi apa yang berlaku? Allah menangguhkan laknat ke atas mereka, yakni ke atas penyerang. Dengan kata lain, Allah tidak terus menghukum dan menguji mereka sebagaimana Abrahah. Maksudnya lepas dia serang rumah Allah, lepas dia serang orang-orang yang beriman, mereka masih boleh hidup bebas, tak jadi apa-apa kat mereka. Dan mereka mati sesuai mengikut keinginan dan keizinan daripada Allah. Tetapi yang berbezanya, Abrahah itu kafir. Tentera-tentera yang dipimpinnya juga kafir, tetapi manusia-manusia yang berada di kota Mekah pada masa itu ialah manusia yang beriman Islam atau jahiliyah. Masyarakat jahiliyah yang rata-rata adalah golongan musyrikin. Hak serang tu kafir, hak diserang tu rata-rata jahiliyah dan musyrikin. Tetapi untuk bab ini Allah menangguhkan perancangan mereka, lantas menggagalkannya, dan Allah terus hukum mereka pada waktu tu juga. Sampai hangus, sampai lingkup, sampai mati semuanya. Atas sebab itulah ulama-ulama mengatakan peristiwa ini juga adalah irhas, tetapi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk kisah ni dalam kitab Sirah Rahiq Makhtum Syekh Mubarakfuri. Jadi di sini jelas kepada kita perbezaan di antara irhas dengan mukjizat. Baik, bila sebut tentang mukjizat, apa-apa pun yang kita nak bincang, yang kita nak sembang, nombor satu kena persoalkan tentang ta'rif, tentang definisi, maksud benda tu. Jadi apakah yang dimaknakan dengan mukjizat? Mukjizat ini sebenarnya ialah diambil daripada perkataan. Kita ambil dulu dari sudut yang pertama. Dia ada sudut bahasa, dia ada sudut istilah. Sudut bahasa dalam bahasa moden disebut etimologi, bahasa, lughah. Diambil daripada perkataan ataupun kosakata bahasa Arab i'jaz.
i'jaz. Makna i'jaz ialah memastikan ketidakmampuan lawan. Makna i'jaz memastikan ketidakmampuan lawan. Sebab tu i'jaz juga dinisbahkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Kerana ketidakmampuan lawan untuk meniru, untuk menewaskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi disebabkan kata tersebutlah untuk memperlihatkan sebenar-benar ketidakmampuan lawan baginya, iaitu lawan bagi manusia-manusia, orang-orang ataupun individu-individu yang cuba mengingkari dan menentang mukjizat itu sendiri. Lantas atas kosa kata tadi, ada sebahagian daripada ulama-ulama mengambil pendekatan ini sebagai bentuk majaz. Majaz dalam bahasa Arab kita boleh umpamakan sebagai simbolik. Jadi simboliknya di mana? Atas sebab ketidakmampuan lawan tadi, maka digunakanlah hal tersebut sebagai kata nama, iaitu mukjizat. Apa maksud mukjizat? Mukjizat ni yang melemahkan lawan, yang membuatkan lawan tidak mampu, yang menewaskan lawan, yang mengalahkan lawan. Dan pastinya mukjizat ini adalah kejadian yang luar biasa ataupun mencari adat. Okey, itu secara bahasa. Manakala secara terminologi yang kita sebut sebagai istilah, makna mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mengaku atau mendakwa dirinya sebagai seorang nabi, ataupun mengaku dirinya atau mendakwa dirinya sebagai seorang rasul. Satu benda yang luar biasa, yang mencari adat, yang diperlihatkan oleh Allah kepada hambanya yang mengaku dia tu nabi, yang mengaku dia tu rasul. Dan hal tersebut sama seperti pada bahasa tadi, suatu benda yang bersifat luar biasa dan mencari adat. Baik, kenapa persoalan ini penting dan hal ini diambil berat oleh ulama-ulama? Kerana persoalan mukjizat ini untuk mengesahkan ataupun klasifikasikan kebenaran, keyakinan dia ialah perlu memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi ulama-ulama melalui disiplin-disiplin tertentu yang ada pada mereka telah menyenaraikan hampir sekurang-kurangnya 9 syarat untuk mengatakan yang diyakini ini adalah mukjizat, yang dibenarkan ini adalah mukjizat. Jadi inilah yang menjadi kerumitan dan kepayahan. Jadi kita tengok betul-betul, kita kena faham betul-betul dan hadam betul-betul supaya yang kita belajar ini benar-benar kita dapat kenal pasti ni adalah mukjizat. Kerana apa? Kerana selain daripada mukjizat, ada juga kriteria-kriteria dan jenis-jenis tertentu yang dia juga pelik pada mata orang, dia juga aneh pada mata orang, dia juga luar biasa pada mata orang. Tetapi kita tak boleh panggil atau tak boleh keloi dia ni sebagai mukjizat, walaupun pelik juga. Yang betul-betul boleh diklasifikasikan mukjizat, kena ada 9 syarat ini. Baik, yang pertama, kejadian yang luar biasa yang dikatakan mukjizat ini hendaknya adalah asli, murni ataupun tulen, yang dikatakan sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diperlihatkan, dipertontonkan, diberikan, dianugerahkan kepada mungkin nabi tertentu ataupun mungkin rasul tertentu sesuai dengan kehendak dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nombor 1 syarat dia kita kena pegang, kejadian luar biasa yang dikatakan mukjizat ini ialah asli, murni, tulen daripada hasil perbuatan Allah.
yang Allah nak tunjuk kepada nabi-nabi dan rasul-rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Tu yang pertama. Yang kedua, kejadian yang luar biasa ini hendaknya tidak dapat dilakukan oleh nabi. Makna kata secara biasa, secara adat, tidak mampu dan tidak dapat dilakukan oleh seorang nabi. Jadi hak berlaku tu kerana apa? Kerana keizinan yang dipertunjukkan oleh Allah atas kebenaran Nabi dan Rasul tersebut. Dengan kata lain, kalau nak buat saja-saja, tak akan mampu. Yang ketiga sampai nombor 9 ni kena faham dan dengar betul-betul. Sebab mungkin boleh jadi kekeliruan, boleh jadi silap faham. Nombor 3, kejadian yang luar biasa ini yang dikatakan mukjizat tadi, dalam braket ulama letak sesuatu yang tidak boleh, tidak bisa ataupun tidak dapat dipelajari. Dengan kata lain, mukjizat ni bukan satu ilmu yang kita boleh belajar, satu ilmu yang kita boleh perolehi melalui pengalaman ke, pengamatan ke, tengok data ke, tengok analisis ke, dia tak boleh. Ni poin yang penting ya. Kejadian luar biasa mukjizat ni ulama letak ni satu disiplin dalam braket ilmu yang tak boleh dipelajari. Kerana apa? Kerana dibimbangi akan adanya pembohong-pembohong, penipu-penipu dan pendusta-pendusta yang akan mengaku dan mendakwa, dengan kata lain klaim dia ni adalah seorang nabi. Oh, aku ni nabi, aku ni rasul. Akan ada manusia-manusia dan golongan seperti ini. Jadi atas dasar yang nombor 3 tadi, frasa yang ketiga, maka secara jelas, secara automatik yang akan terkeluar dan gugur daripada frasa yang ketiga ialah ilmu sihir. Yang akan gugur daripada frasa yang ketiga ilmu tenung. Yang akan gugur daripada frasa ilmu yang ketiga disebut ilmu ramal. Kerana apa? Kerana walaupun secara zahirnya sihir ni juga nampak luar biasa, zahirnya ilmu tenung juga nampak luar biasa, zahirnya ilmu ramal juga nampak luar biasa, tetapi pada hakikatnya dia bukanlah sesuatu yang luar biasa, hebat dan mengagumkan, kerana ketiga-tiga konteks ilmu ini boleh dipelajari oleh sesiapa pun. Ilmu sihir, walaupun boleh buat macam-macam, pelik-pelik, tapi boleh belajar ke tak boleh belajar? Ilmu sihir boleh belajar, tuan-tuan boleh belajar, saya pun boleh belajar. Maksud kata boleh belajar ni bukan saya sebut dari sudut hukum belajar tu. Maksudnya boleh tak ilmu tu dipelajari untuk kita jadi reti? Boleh. Untuk kita jadi pandai? Boleh. Walaupun pelik, sebab apa dia? Dia terkeluar. Sebab mukjizat ni ilmu yang tak boleh belajar. Yang kedua, ilmu tenung. Contoh tenung, kalau orang tu tengok seseorang, aku tengok hang ni tak berapa nak sihat, nampak sakit ni, aku rasa ada orang buat hang ni. Siapa buat aku? Aku pun duk berasa macam ada orang buat. Tu pakcik duk rumah hujung tepi kubur tu, dia tu lah buat. Dia tak jadi perfect 100%. Kadang-kadang tenung ni hak dia sebut tu kadang-kadang mungkin betul, mungkin salah, 50-50. Dia bukan satu ilmu yang sempurna. Satu ilmu yang bukan sempurna. Jadi dia juga boleh dipelajari, terkeluar daripada konteks mukjizat. Begitu juga dengan ilmu ramal. Seorang tu meramalkan sesuatu, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Apatah lagi yang patut harus dijauhi ialah ilmu-ilmu yang bersifat ramalan yang bersangkutan dengan akidah kita, yang bersangkutan dengan syariat kita, ramalan yang bersangkutan dengan agama kita. Hak karuk maruk tu patut dijauhi.
Ini berbeza dengan bentuk bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara bahasa kita sebut sebagai ramalan Nabi Muhammad tentang akhir zaman. Bahasa saja, sebenarnya itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, informasi-informasi yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi kata akan ada jadi macam ni, peristiwa macam ni, kejadian macam ni. Itu kita wajib percaya kerana melibatkan nas-nas hadis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bila kita sebut tentang ramalan, ada jenis-jenis ramalan yang harus untuk dipelajari. Contoh, waktu-waktu macam ni, buka TV 1, buka TV 2, buka TV 3, nak hujung-hujung berita tu dia ada ramalan kaji cuaca. Hak tu harus, dia tak terlibat dengan akidah, dia tak terlibat dengan syariat, dia terlibat dengan pengkajian tentang ramalan cuaca. Contoh pembaca berita tu habaq apa? Besok dijangka Pulau Pinang akan berlaku ribut petir. Jadi secara hakikat bila time sebut esok tu, mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Dan mungkin juga hak berlaku tu tak ikut time sebagaimana yang diramal. Dijangka besok Pulau Pinang pada waktu petang ribut petir. Hak berlakunya pagi ribut petir, petang panas. Berlaku ribut petir tu, tapi time pula tak betul. Kadang-kadang ada persamaan petang tu hujan lebat sungguh. Hak tu tak ada masalah. Dan ada juga bentuk ramalan-ramalan, dia bukan ramal sebenarnya. Dia lebih kepada hasil pengalaman. Pengalaman seseorang tentang sesuatu benda dalam lingkungan kehidupan dia. Sebelum ni saya dah sebutkan beberapa contoh. Seperti datuk saya. Katakan datuk saya ni, dia waktu muda dia dulu banyak terlibat dengan penternakan lembu. Dia pelihara lembu, dia jaga lembu. Jadi melalui pengalaman dia bersama dengan lembu ni, kebiasaannya bila lembu betina ni bunting. Jadi apa yang dia sebut tentang lembu ni biasanya banyak kena. Contoh, dia akan ada berlaku sedikit perubahan warna atau color pada lembu betina yang bunting ni. Kalau dia tengok color macam ni, dia akan selalu sebut kepada tuan punya lembu tu, 3 minggu lagi kalau macam ni beranak lembu ni. Tiba-tiba beranak sungguh. Kalau macam ni sebulan lagi beranak sungguh. Tu jenis peramalan jugalah kita kata, mungkin boleh kata ramal, tapi atas dasar pengalaman kita dengan bidang kerja tu. Kita duduk berpuluh-puluh tahun dengan ternakan tu, dengan gembalaan tu, dengan binatang tu, jadi kita boleh buat benda-benda tu. Hak ni salah ke tak salah? Tak salah pun, tak kena pun tak apa. Kadang-kadang tak cukup seminggu dah bersalin, tak cukup sebulan dah bersalin, tapi kebiasaannya banyak kena. Okey. Baik, tu yang ketiga. Frasa yang keempat, ulama-ulama mengatakan kejadian yang luar biasa mukjizat ini adalah dianugerahkan, diberikan kepada nabi-nabi atau rasul, yang mana ni nabi-nabi sungguh ni, rasul yang sungguh untuk membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Dah mereka ni dakwa jadi nabi, dah mereka ni dakwa jadi rasul. Bila dakwa jadi nabi atau dakwa jadi rasul, ada segelintir atau sebahagian daripada kaumnya pada waktu tu yang menentang dia, yang mengingkari dia, pasti minta apa? Minta bentuk-bentuk mukjizat untuk membuktikan dah hang kata nabi, kalau betul nabi, tunjuk mukjizat hang. Kalau kata hang rasul, tunjuk mukjizat hang. Jadi ini adalah satu kejadian luar biasa yang mana didakwa dan diklaim oleh orang yang benar-benar dilantik oleh Allah jadi nabi dan rasul. Jadi frasa ini telah mengeluarkan dan menggugurkan apa? Dia telah mengeluarkan dan menggugurkan karamah. Dia juga telah mengeluar dan menggugurkan ma'unah. Dia juga mengeluar dan menggugurkan istidraj. Dia juga mengeluar dan menggugurkan ihanah. 4 benda akan terkeluar daripada frasa yang keempat. Kenapa? Kerana definisi dia, mukjizat ini ialah satu benda luar biasa yang didakwa oleh orang yang mengaku nabi dan rasul. Manakala karamah ialah sesuatu kejadian luar biasa yang hanya berlaku kepada siapa? Keramat ni.
kepada wali-wali Allah, kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang soleh, yang bertakwa. Mereka ni pernah tak dakwa jadi Nabi? Tak pernah. Jadi tidak ada pendakwaan Nabi dan Rasul atas mereka. Kalau mereka ni wali, tu kita panggil karamah. Kalau mereka beriman, soleh dan bertakwa, tu adalah karamah. Begitu juga, tak apalah, kita syarah sikit tentang karamah. Contoh-contoh karamah. Ada sebahagian karamah yang Allah sebutkan dalam Quran. Antaranya ialah berkaitan dengan ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, iaitu Sayyidatina Maryam. Maryam ni dia sentiasa beribadat dalam ruangan mihrab dia, yang Al-Quran sebut dalam surah Ali Imran, wajada indaha rizqa. Didapati pada sisinya rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke tempat peribadatan Maryam, dia tengok ada buah-buahan. Tengok ada buah-buahan. Mari mana buah-buahan ni? Ni adalah karamah yang dikurniakan oleh Allah kepada Maryam. Berkat ketaatan dan peribadahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi ajaib, lagi aneh, lagi pelik karamah dia, buah-buah ada itu ialah buah yang di luar musim pada waktu tu. Kita katalah ni sekarang musim buah mangga lah, kita katakan musim buah mangga. Silap tu, bukan musim buah mangga. Bukan musim buah mangga, tiba-tiba ada buah mangga. Tang mana hang ambil ni? Buah ni buah di luar musim ni, bukan musim dia. Hak ada buah tu pelik dah. Lepas tu buah tu pula buah yang di luar musim. Itu bentuk karamah. Begitu juga dengan kejadian kepada antara beberapa sahabat Nabi. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika mana Sayyidina Umar berbicara dan bersembang dengan beberapa orang sahabat di Madinah. Pada waktu tu, dalam masa yang sama, sahabat-sahabat lain sedang berjuang, sedang bertempur. Di mana? Di medan pertempuran Nahwan, menentang tentera-tentera Parsi no. Tiba-tiba hadut sembang di sini, Sayyidina Umar tiba-tiba bangun. Seolah-olah kelakuan dan gaya dia sedang mengarahkan tentera-tentera tadi buat macam ni, turun kat ni, lembah tu musuh serang kat ni. Tapi sahabat aduk tengok ni, yang duk sembang dengan siapa? Itu adalah hijab yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijab yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar sehingga menampakkan suasana ataupun condition tentera-tentera Islam yang sedang berjuang pada waktu itu, sehingga dia bangun mengucapkan dan mengarahkan sesuatu arahan. Begitu juga dengan Sayyidina Khalid bin Al-Walid, yang mana ketika diminta oleh satu kaum untuk dia ni minum racun. Nak membuktikan agama yang kamu nak dakwahkan pada aku ni agama yang betul, kamu kena minum racun ni. Jadi Khalid minum ke tak minum? Minum. Jadi tak sesuatu atas dia? Alhamdulillah, tak jadi apa-apa. Ni juga adalah bukti karamah beliau dalam hal tersebut. Banyak bab karamah ni, jadi kita sebut sebagai percontohan sahaja. Okey. Yang kedua, dia juga akan menggugurkan dan mengeluarkan apa? Ma'unah. Apa maksud ma'unah? Ni bukan ma'unah isu di Perak Sauk dulu tu, ma'unah nama kumpulan tu. Ni ialah ma'unah bentuk kejadian yang luar biasa, yang pelik, yang Allah letakkan pada mungkin hamba-hambanya yang beriman, mungkin orang-orang awam biasa, yang keterlibatan ma'unah ni biasa untuk mengeluarkan mereka daripada sebarang bentuk kesempitan ataupun bencana. Yang pada adat memang biasa jadi lagu lain, tapi jadi lagu lain. Contohlah kita kata, bentuk ma'unah terjadi kebakaran yang luar biasa. Api dia marak, tiba-tiba ada seseorang tu terlekat dalam tu. Secara adat, secara biasa, tengok keadaan kebakaran, besarnya api, dengan payahnya ruang-ruang untuk keluar, pada adatnya, mulut-mulut orang hak tengok kejadian tu, tak ada apa dah kawan tu. Memang hangus dah, memang rentung dah pada adat. Tapi tiba-tiba, oi, selamat pula kawan ni, keluar elok-elok saja, tak ada kata kenapa. Alhamdulillah, nasib baik. Ni boleh kita katakan sebagai salah satu bentuk ma'unah. Secara adat memang hangus dah dia.
Ataupun maunah boleh kita katakan macam orang yang terjatuh tingkat 30. Orang hak jatuh tingkat 30 ni pada adatnya apa jadi kat orang tu? Tingkat 30 ni kira patah riuk, hancur, kepala pun mungkin pecah. Tapi dia jatuh tu adalah tergores sikit, tak jadi apa-apa. Patah pun tak apa-apa. Tak tahulah macam mana kalau tingkuk tinggi ni mati dah saya. Contoh tu juga maunah. Maunah yang biasa kita contohkan macam kena kejak dengan anjing kan. Kena kejak dengan anjing, larilah kita punya takut kena gigitan anjing ni, depan kita ada parit besar. Tiba-tiba lompatlah kita. Lepas ke tak lepas? Lepas parit besar tu. Terkejut kita boleh lepas. Paling belakang anjing tu lompat, anjing tak lepas, hanyut ayak anjing. Pagi esok pi balik kat parit tu duk renung, macam mana semalam aku boleh lepas. Try pagi ni lepas ke tak lepas? Hak anjing tak kejap, saja-saja nak try. Tak lepas, sekali pun tak lepas. Pasal apa malam tadi boleh lepas? Tu boleh juga katakan sebagai maunah. Bentuk, kita kata juga luar biasa untuk melepaskan orang beriman ataupun orang awam daripada kesempitan ataupun bencana. Okey, yang keseterusnya juga terkeluar ialah istidraj. Istidraj ni ialah kelebihan yang Allah bagi pada orang fasik. Orang hak jenis tak jaga agama, tak jaga syariat, solat tak tahu ke mana, puasa haji tak tahu ke mana, tapi ada kelebihan tertentu semata-mata untuk menjerumus dan melalaikan dia dalam hidup dia. Biasanya orang yang mengalami istidraj ni, dia boleh buat macam-macam, dia menyangka-nyangka pada dirinya Allah ni suka kat dia, Allah memuliakan dia sebab dia dapat benda tu. Walhal Allah nak menghinakan dia. Allah nak menjauhkan dia daripada diri Allah Subhanahu wa taala tu sendiri. Dia berasa Allah sayang sebab dapat benda-benda macam tu. Dan juga mengeluarkan satu benda lagi, tapi hak ni kawan ni mengaku sebagai nabi ni. Nama dia Ihanah. Ihanah ni orang yang mengaku macam nabi, macam rasul. Contoh Musailamah Al-Kazzab dalam sejarah. Dia jadi satu benda yang pelik juga, tapi bukan pelik yang boleh dibanggakan. Tahap istidraj pun orang tu tak semayang bang jadi benda pelik, benda tu boleh dibanggakan sebab hak dia buat tu pelik. Hak ni dia buat pelik tu pelik yang jadi malu, bukan jadi boleh dibanggakan. Contoh, dalam sejarah pernah ada orang mengadu pi jumpa dengan Musailamah. Dah dia dakwa dia ni nabi, dia ni rasul. Orang tu sakit mata, minta dibaca, dijampi, dimantra supaya mata dia elok balik. Nak jumpa nabi ni kan, kamu doalah kat aku. Last kali dia baca jampi, dia baca mantra, dia ludah mata kawan tu hak sakit jadi buta terus. Pada adat, ludah pada mata dia boleh menyebabkan mata orang buta tak? Ludah pada mata, tak pernah. Jadi pelik lah kita kata ludah, buta terus. Bukan kata boleh bangga benda tu. Tak boleh bangga, memalukan dia. Itu yang keempat. Ada 5 lagi ni. Boleh pergi lagi ya? Okey, yang kelima. Kejadian yang luar biasa mukjizat ini ialah berlaku sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi ataupun Rasul tersebut. Dia kena bersesuaian. Sama hak dia sebut dengan apa yang berlaku. Contoh, kita tengok kisah Nabi Allah Saleh alaihi salam. Sebagai contoh, bukti kenabian aku, bukti kerasulan aku, bukti kenabian aku, bukti kerasulan aku, akan keluar daripada batu ini seekor anak unta. Dia sebut macam tu, hak keluar lagu tu sungguh. Terbelah batu, keluar anak unta sungguh, bukan anak binatang lain. Macam Nabi Muhammad sebut. Nabi Muhammad sebut, aku akan belah bulan. Sebagaimana permintaan orang-orang kafir Quraisy masa tu. Yang Nabi belah pun bulan sungguh sebagaimana permintaan mereka dan sesuai dengan ucapan Nabi. Okey. Tu kita kena faham. Kalau macam tu, pasal apa ulama letak frasa yang kelima ni? Sebab kalaulah kejadian luar biasa tu bersesuaian dengan ucapan, bagaimana pula dengan seseorang yang mengatakan dia pun ambil seketul tanah, aku akan genggam tanah ni dan tanah ini akan bertukar menjadi emas. Tiba-tiba kejadian luar biasa tu betul-betul berlaku, tanah yang dia genggam jadi emas. Bersesuaian tak dengan apa yang dia sebut?
Sama, dia kata tadi nak bergenggam tanah sesuai jadi emas. Ataupun ada seorang yang kata, aku akan berjalan di atas air. Dia pun tanggal selipar dia, duduk tepi parit, jalan. Tak tenggelam. Sama tak dengan apa yang dia ucap? Sama. Tapi kenapa hak ni tak boleh kata mukjizat? Pasal apa? Nampak sama dah. Kalau sama, apa beza dengan mukjizat? Dia akan pi pada nombor 4 tadi. Tengok frasa nombor 4 apa? Kejadian luar biasa mukjizat yang hanya didakwa oleh orang yang mengaku jadi Nabi. Walaupun seorang tu, dia kata, tanah ni akan jadi emas, dia mengaku tak jadi Nabi. Dia tak mengaku pun. Jadi bila tak mengaku, terkeluar. Tengok, pandainya ulama letak tu. Kita dah fikir dah benda ni akan cakap benda yang sama, tapi sebab frasa tadi dah keluar. Walaupun aku boleh buat macam ni, aku tak Nabi. Aku orang biasa saja. Jadi bila orang biasa tak mengaku Nabi, walaupun pelik, bukan mukjizat. Yang kata berjalan atas air pun, hang ni Nabi ke? Tak, aku orang biasa-biasa. Mungkin aku amal wirid tertentu, aku amal ayat-ayat tertentu boleh jadi macam ni. Tapi aku bukan Nabi. Bila dia tak mengaku, walaupun ucapan tu sama, dia terkeluar konteks mukjizat. Okey. Yang keenam ialah bila mukjizat itu benar-benar berlaku yang diakui oleh mana-mana Nabi atau Rasul, wajib bagi kita untuk membenarkan hal tersebut. Kedua-duanya, membenarkan batang tubuh Nabi itu sendiri atau Rasul itu sendiri dan membenarkan mukjizat yang ditunjukkan oleh mereka. Nabi itu kena percaya, Rasul itu kena percaya, mukjizat dia pun kita kena percaya dan kita kena beriman. Dan perlu mendustakan kepada orang-orang yang menentang dan mengingkari mereka. Orang hak ingkar kepada mereka, bahkan kepada mukjizat mereka, kita kena dustakan. Ini berbeza dengan Musailamah. Bab Musailamah ni kita wajib mendustakan dia. Kang ni bukan Nabi. Dan kita wajib mendustakan dia, dan kita wajib menceritakan tentang pembohongan dan penipuan yang dia buat. Sebagai contoh kes lain tentang Musailamah tadi, bab mata jadi buta. Pernah orang minta dia pergi ke satu sumur. Tahu sumur ni? Sumur ni macam oasis, ada tempat, ada ayat. Ayat tu hampir kering, air tu ada lagi. Orang minta dia baca jampi biar air tu jadi naik. Biar air tu jadi banyak. Last kali dia baca-baca jadi apa? Air ada sikit tu kering terus. Pelik juga, tapi kering terus. Sama kita sebut macam Ihanah tadi. Allah buat tu nak memalukan orang yang mengaku jadi Nabi tu. Bukan kata air tu duduk statik. Kalau statik tu okey lagi. Tadi macam ni air, macam ni. Tapi air yang ada sikit tu pun kering. Hak orang minta lagi naik. Hak orang minta lagi banyak. Okey. Yang keseterusnya, yang ketujuh ni paling ringkas tapi paling penting. Hendaknya sesuatu mukjizat daripada Nabi-Nabi dan Rasul itu tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun. Tak boleh ditandingi. Sebagai contoh, kita tengok ambil asas daripada awal, kejadian luar biasa mukjizat ni suatu ilmu yang tak boleh dipelajari. Ulama letak dah. Lepas tu didakwa, diklaim orang tu benar-benar Nabi, orang tu benar-benar Rasul sesuai dengan ucapannya, dan membenarkan Nabi atau Rasul dan juga mukjizatnya. Hak ni mukjizat tu tak boleh ditandingi. Contoh, kalau kata ada penipu atau pembohong yang mengaku dia ni Nabi, aku ni Nabi, aku ni Rasul. Kalau ada orang percaya, tunjukkan mukjizat kamu. Bila kata aku ni Nabi, ni hak bohong ni. Bila kata aku ni Nabi, aku ambil hak tadi mudah. Aku akan ambil tanah ni, bukti kenabian aku, tanah hak aku genggam ni bertukar jadi emas. Kalau kita tengok hak atas, luar biasa dah. Luar biasa dah kan? Lepas tu dia mengaku pula dia jadi Nabi, sesuai dengan ucapan dia. Jadi bila masuk bab, mukjizat ni tidak dapat ditandingi. Jadi kalau apa yang dia buat mampu ditandingi oleh orang lain, kerat terus. Mari seorang pakcik tua hak biasa tak mengaku Nabi, alah pegang tanah jadi emas, mengaku. Pegang tanah jadi belian terus. Boleh lawan ke hak tadi? Boleh dah. Kalau boleh lawan tu bukan mukjizat. Walaupun dia dakwa dia Nabi, tu adalah mukjizat dia.
Tiba-tiba ada seorang tu dakwa Nabi boleh berjalan di atas air, katakan. Mari pakcik tu, alah boleh berjalan atas air. Tengok aku, tangga selipak terbang terus. Katakan dah, kamu berjalan atas air, aku terbang. Boleh lawan tak hak jalan? Boleh lawan. Tu bukan mukjizat. Tengok, antara mukjizat aku boleh mengangkat meja ini tanpa menyentuhnya. Meja pun terangkat depan saya. Mari pakcik tu, tengok, mari kita pergi keluar. Bukan kata meja, kereta aku boleh angkat lagi. Dia pun angkat kereta. Boleh lawan. Tengok mukjizat Nabi-Nabi. Okey, contoh Nabi belah bulan. Try buat lebih pada tu. Siapa boleh lawan belah bulan? Siapa boleh naik burak langit ke-7, langit ke-6, semua langit-langit tu? Keluar air ikut celah jari. Siapa boleh lawan? Tak boleh lawan mukjizat ni. Jadi kalau hak boleh lawan tu bukan mukjizat. Boleh ditandingi lagi. Okey. Yang ke berapa dah? Yang ke-8. Nak habis dah. Yang ke-8 ini hendaklah kejadian luar biasa atau mukjizat tersebut dengan syarat-syarat sebelum ini kebiasaannya berlaku secara terus, secara langsung atau beberapa detik dan ketika selepas diucapkan oleh seseorang Nabi dan Rasul. Dengan kata lain, mukjizat ini tidak mengambil masa atau sengkangan waktu yang lama. Okey, contoh macam Nabi Allah Saleh tadi. Bila dia kata akan keluar daripada batu ini seekor anak unta. Habis dia cakap saja, benda tu berlaku. Faham? Maksudnya benda tu berlaku langsung, terus dan tak ambil masa yang lama selepas didakwa. Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu ni orang-orang musyrik kata seorang Nabi, perlihatkan kami, tolong belah bulan. Nabi pun kata, baik, aku akan belah bulan, terus. Ada satu kes lain, kalau tuan-tuan tengok, antara mukjizat Nabi yang direkodkan dalam kitab sirah ialah, Nabi ni bila berdoa, hujan turun, dan Nabi berdoa juga, hujan reda kembali. Ini direkodkan oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi. Pada satu ketika ni, Anas merekodkan, pada waktu tu musim kemarau yang bersangatan. Bumi-bumi ni tandus, kering dan gersang. Satu ketika dalam konteks solat Jumaat, Rasulullah waktu tu berada di atas mimbar, tuan-tuan. Sahabat-sahabat duduk depan Nabi ni. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dari pintu arah mimbar. Jadi lelaki ni dia sebut kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta benda telah musnah dan jalan-jalan telah terputus. Akibat daripada apa? Akibat daripada kemarau, kering, tandus, gersang ini. Wahai Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya engkau mendoakan kepada Allah agar hujan turun. Mari seorang mengadu. Lalu Rasulullah atas mimbar tadi terus mengangkat tangan dan mendoakan, Allahumma skina, Allahumma skina, Allahumma skina, 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas kami. Dan Anas sebut pada ketika itu tidak terlihat satu awan pun di atas langit. Tiba-tiba datang satu awan yang tebal dan hitam dari arah gunung. Sampai di tengah-tengah kami, lalu terpancarlah guguran air-air dan manik-manik hujan. Tak cukup dengan tu. Apa Anas sebut? Hal tersebut berlangsung selama 6 hari. Hak Rasulullah doa tadi, hujan tu turun. Sehingga selama 6 hari ni Anas sebut kami tak melihat matahari pada 6 hari ni. Nak cakap hujan tu tak berhenti. Jadi masuk hari ke-6 tu hari Jumaat pula lah. Tadi Jumaat dah. Hujan tak berhenti ni, masuk hari Jumaat pula. Masuk lagi kawan tu jumpa Nabi. Perkataan yang sama, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta benda telah musnah. Jalan-jalan telah terputus. Minta Rasulullah doa supaya hujan. Hak minta, dia minta sebelum ni suruh hujan. Berhentilah, 6 hari dah tak berhenti ni. Lalu Rasulullah angkat tangan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, walal akami wal jibala wal zaraba wa manabitis syajar. Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkanlah hujan sekadar sekitar kami sahaja. Wala alaina, dan janganlah kamu musibahkan kami dengan hujan ini.
wa 'alal akami, dan turunkanlah hujan di dataran-dataran tinggi, wal jibala, pada gunung-gunung, waz zaraba, pada lembah-lembah, wa manabitis syajar, pada tempat tumbuh dan terbitnya pohon-pohon sahaja. Jadi Rasulullah minta hujan ni sekadar sekitar kami saja dan tempat-tempat khusus yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan Anas sebut, sebaik saja kami keluar daripada masjid, pancaran cahaya matahari yang terik yang menyinari kami. Berhenti terus. Itu contoh mukjizat Nabi, minta hujan dan minta reda balik, berhenti balik hujan tadi. Dia jadi secara terus. Tapi kalau orang tu kata antara mukjizat saya akan berlaku benda ni bulan depan, sengkang masa lama tu, bulan depan baru nak jadi, tu bukan mukjizat. Mukjizat ni dia kena cepat, dia kena terus, beberapa detik saja. Ataupun macam ramalan tadi, antara mukjizat saya meramalkan Pulau Pinang esok hujan. Malam ni sebut nak tunggu esok tu berapa jam selang? 8 jam, 9 jam, 10 jam, walaupun betul tu bukan. Okey, jelas Dan yang terakhir, hendaknya mukjizat tersebut tidaklah berlaku sama seperti kejadian pelik atau kejadian aneh yang Allah takdirkan. Bukan dia kebetulan. Contohlah, kalau ada orang nak menipu jadi nabi ataupun rasul, dia kata antara bukti mukjizat aku ni sebagai nabi, gunung itu akan mengeluarkan lahar dan berlaku gunung berapi. Tiba-tiba pom, keluar sungguh. Padahal bukan sebab dia tu nabi, bukan sebab dia mukjizat. Kebetulan Allah nak buat dah gunung berapi tu. Kebetulan tu tak boleh kata mukjizat. Antara mukjizat aku sebagai seorang nabi ialah sebentar lagi akan berlaku gempa bumi dan tanah runtuh di tempat sekian-sekian. Tiba-tiba jadi sungguh sebagaimana dia sebut. Tapi bukan kerana dia nabi, bukan kerana mukjizat, tapi memang takdir Allah nak berlaku macam tu, tempat tu kebetulan. Benda kebetulan kerak terus, tu bukan mukjizat. Tapi bila suruh sebut benda yang sama pada tempat lain, tak berlakulah, kebetulan je hak tu berlaku. Suruh tempat lain, hang terai pula hak mukjizat hang cakap tu, tak betul lah pula, tak kena langsung. Okey, daripada 9 ni adalah syarat-syarat. Jadi bila mari benda-benda hak merumitkan kita di celah-celah tu, kita boleh faham dah untuk kata benda ni mukjizat ke, benda ni bukan mukjizat. Tapi bagi orang Islam, kita boleh detect daripada awal yang paling senang kita nak faham. Kalau ada penipu, pembohong dan pendusta sebagai nabi atau rasul palsu. Hak jelas kita tahu dalam Islam ni, nabi dan rasul yang terakhir siapa? Tak ada nabi dah lepas ni, tak ada rasul dah lepas ni, Nabi Muhammad. Jadi kalau kita boleh pegang satu kaedah yang cukup besar ni, bila nabi dah tak ada, bila rasul dah tak ada, automatik mukjizat juga tidak akan ada dah. Kalau ada siapa, aku ni akan tunjuk mukjizat, aku tunjuk mukjizat ni nabi, rasul dah. Last tu Nabi Muhammad nabi, last tu Nabi Muhammad rasul, mukjizat nak main tangguh mana? Itu paling mudah. Walaupun mudah, Rasulullah juga memperingatkan tentang perkhabaran akhir zaman. Sebab itulah benda ni penting. Antara perkhabaran akhir zaman daripada Rasulullah akan munculnya di akhir zaman nabi-nabi palsu. Orang hak mengaku jadi nabi, bila dia mengaku jadi nabi, dia pun nak claim hak pelik-pelik dia tu mukjizat. Bila mukjizat padukan dengan 9 tadi, insya-Allah rebah terus. InsyaAllah rebah terus. Kalau kita faham benar-benar memahami benda tu. Walaupun saya sebut awal tadi, benda ni lah nampak mudah, tapi bila kita belajar 9 tu, akan ada sedikit mungkin kekeliruan, ketidakfahaman. Tapi kalau boleh kita letakkan dalam bentuk tulisan, baca betul-betul, faham betul-betul, insya-Allah akidah kita, iman kita, agama kita akan selamat daripada pembohong-pembohong, penipu-penipu atas nama nabi-nabi palsu ataupun rasul-rasul palsu. Wallahu alam. Jadi saya berhenti setakat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kefahaman yang benar, kefahaman yang diberkati dan dirahmati kepada kita semua insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik
فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.